IKIM FM, inspirasi utama anda. Mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna. عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا. عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita. Diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita. Diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Halina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya, ibu. Semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus. Berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my.
Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tak untuk kita jadi penaja? Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Tenang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Jom beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makid. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizan Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Tenangkan fikiran anda dengan kembara inspirasi bersama Mona Jasman. Sejarah ini bukan retorika, benarkan yang tertulis. Dihukum karena dosa yang terhina, bukti dari ilahi. Semutusan dihina tak dihirau, bertahun tiada erti. Diperintahkan tu berlalu pergi bersama yang sejati. Tinggalkan, jangan pernah menoleh kembali setelah kau sampaikan pada yang membisu. Biarkan zulman nafsu tiada erti, tiada masa untuk ditagisi. Fajar gelap, tak bisa melihat dunia yang tenggelam. Naluri akan menghilang terang bintang, tak mungkin akan terpadam tanpa ada cahaya. Jangan biar besar itu kekal di sini, jangan mungkin ulang kembali, tak mampu ku hadapi. Ada kejahilan di lembus nafsi, noda berulang lagi. Siulang kebebasan meragu diri, berontakan kewarasan yang hakiki. Agama terus dipersembah, mitra cinta selingkuh dusta. Kerana perbuatan sesatmu itu musnah dunia. Ini bukan mimpi, ini yang terjadi. Jangan dibiarkan, jangan teruskan. Ampuni segala dosa kepadanya. Tinggalkan, jangan pernah menoleh kembali setelah kau sampaikan pada yang membisu. Biarkan zulman nafsu tiada erti, tiada masa untuk ditagisi. Fajar gelap, tak bisa melihat dunia yang tenggelam. Naluri akan menghilang terang bintang, tak mungkin akan terpadam tanpa ada cahaya. Jangan biar besar itu kekal di sini, jangan mungkin ulang kembali, tak mampu ku hadapi. Pulang kembali padanya, bersaksi pada kebenaran yang menghukumnya. Jiwa jangan kau lupa, kisah mereka ada cerita, cinta mereka sama mereka. Itu boleh nafsu yang palsu.
Yang ku sini mudah kau tipu. Enam saudaraku sebagai buah, nanti menghapus akan mudah hapus azam kaki bakal bikin berlalu Malaysia. Oh fajar kelak tak bisa melihat dunia yang tenggelam, dan dunia akan menghilang terang bintang, tak mungkin akan terpadam tanpa ada cahaya. Fajar kelak tak bisa melihat dunia yang tenggelam, dan dunia akan menghilang terang bintang, tak mungkin akan terpadam tanpa ada cahaya. Haji tahun ni, tapi mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen, hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah, servis pun bagus, berbaloi. Betul ke Man? Betul mak, haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji patuh syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Cikgu Halim, buku pendidikan dan peradaban dah baca? Belum. Best ke? Memang best. Cerita pasal hubungan pendidikan dengan peradaban. Ada 5 topik penting. Dari pandangan alam sampai cabaran nilai digital sekarang. RM20 aja. Murah tu. Ada pasal tradisi Islam tak, Cikgu Zain? Ada. Konsep adab dalam pendidikan. Seronok baca. Cara diorang kaitkan dengan ilmu dan akhlak. Okey. Nak balik mana? ikimniaga.my atau aplikasi Shopee. Boleh WhatsApp juga. 011-5769-5400. Baguslah. Nak beli sekarang. Nanti boleh kita bincang lagi, Cikgu. Boleh sangat. Nanti kita diskusi bersama ya, Cikgu. Kuantan 89.6. Suhu temperature kepada enjin di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kala perjalanan. Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start enjin je terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tu, bukan? Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Tuhan beri aku cahaya bagai permata bersinar. Hanya di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejek Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini bersama Radio IKIM dan kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk jam kedua, Alhamdulillah kita akan bersama rancangan
Pesona di Zahra. Dan untuk bersama para pendengar, kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita mengalukan kehadiran untuk tetamu Pesona di Zahra Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Hayakumullah bikhair. Alhamdulillah. Allah yarda annak. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk Pesona di Zahra pada petang ini, dan alhamdulillah bersama para pendengar kita akan belajar lagi satu nama dari nama Asmaun Nabi. Alhamdulillah yang 201 ya Ustaz. Asmaun Nabi ini banyak sekali. Kita akan bawa untuk petang ini nama Mahmud. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk waktu ini bersama Ustaz, silakan Ustaz untuk mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hadirin Allah, DJ Datin Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam Pesona di Zahra, dan tahun ini tema kita adalah maknanya base dia Asmaul Nabi SAW, iaitu gelaran nama-nama Nabi SAW yang berada di hadapan sekali dinding Masjid An-Nabawi. Kalau kita pergi Masjid An-Nabawi, dekat depan yang eye level tu, bulat tu maknanya itu 201 gelaran nama-nama Nabi Muhammad. Bila kita kongsikan, kita buat mana kita syarahkan, mudah-mudahan mendatangkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kali ini kita kongsikan kesempatan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya 4, iaitu Mahmud. Mahmud ni macam minggu-minggu lepas dia asal perkataan yang sama. Kita dah bincang mengenai Ahmad, Hamid. Yang ini Mahmud, ada Muhammad. Semua asas perkataan yang sama, iaitu pujian. Okey. Jadi tapi Mahmud ni dipanggil, kalau dalam orang belajar bahasa Arab dipanggil isim maf'ul. Isim maf'ul ni maknanya yang memberi maksud yang di. Kalau pada pujian tu, kalau Mahmud maksudnya yang dipuji. Okey, jadi maknanya bila kita bicara mengenai salah satu nama Nabi Muhammad SAW, iaitu nama-nama Nabi, dan salah satunya adalah iaitu Mahmud, iaitu Nabi itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga suruh kita sama-sama berselawat, mana mengingati Nabi SAW. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yang berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah keselamatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Okey. Cuma sebelum kita mulakan, kita nak memahami apa itu pujian, apa itu madah ataupun Mahmud, contohnya kan, yang dipuji itu. Pujian ni maksudnya adalah perbuatan yang menyebut perihal kebaikan. Contoh hari ini pada kita kan, kadang-kadang kita selaku manusia, kadang-kadang kita terasa terhutang budi dan kita sebut kebaikan-kebaikan. Terima kasihlah ya, terima kasihlah kan, tolong saya kan, memang awak ni bagus kan. Maknanya sesuatu menyebut sesuatu benda-benda kebaikan. Okey. Jadi maknanya kepada manusia juga kita boleh menyebut. Okey. Cumanya ada beberapa adab dia lah. Jangan menyebut tu kerana maknanya nak menyebabkan dia terkhayal dengan kebaikan dia, macam tak boleh. Sebab itu satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda pernah orang memuji dia ambil pasir, dia baling kat orang tu sebab orang tu puji berlebihan. Dan memang orang Arab ni dia ada satu, dia panggil suka memuji berlebihan. Kalau istilah dalam bahasa Arab dia panggil mujamalah. Mujamalah ni maksudnya
maknanya dia suka puji berlebih-lebihan tu kan. Jadi Sayyidina Umar pernah ambil pasir, dia baling ke orang tu, orang yang mujamalah ni ataupun orang yang puji berlebih-lebihan itu. Jadi maknanya puji berlebih-lebihan tak boleh, dah ada adab dia. Tapi maknanya memuji itu fitrah manusia. Kita menyebut perihal-perihal kebaikan, isteri kita, suami kita, sama ada secara terang-terangan ataupun secara rahsia ataupun secara kias-kiasan. Kadang kita juga memuji, macam contoh kan puji dengan kiasan-kiasan lah. Maknanya baik sangat, maknanya pandai sangat, macam sang kancil contoh kan. Maknanya kiasan-kiasan. Cantik macam bulan purnama, cantik macam bunga contohnya. Itu antara kiasan-kiasan. Dan sebab itu kita tengok ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, maknanya para sahabat maknanya melaungkan, maknanya ataupun menasyidkan puji-pujian kepada Nabi SAW dan berselawat kepada baginda SAW. Contoh macam yang terkenal maknanya kasidah-kasidah ataupun madah-madah ataupun mana pujian-pujian yang kita pun selalu sebutkan. Tala'al badru alaina min syarmin taniyatil wada'. Maknanya telah terbit kepada kami mana bulan purnama. Mana cantiknya Nabi itu macam bulan purnama. Jadi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian kan. Okey. Jadi maknanya jadi kadang-kadang, tetapi ada orang kadang-kadang dia tak bagi pun nak memuji Nabi. Dia kata apa dia memuji-puji? Puji itu Allah lah. Ya, Allah juga kita puji. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kita puji dan kita puja. Itu beza dia. Mana Nabi kita puji tapi tak sampai kita puja dia. Maknanya memuja sampai lupa Allah Subhanahu Wa Taala, tidak begitu. Kita muji-muji ni kita menyebut nama Nabi itu supaya bila kita sebut maka kita akan dikurniakan 3 perkara jika kita ni memuji Nabi SAW. Okey, mari kita bincangkan nama Nabi SAW. Antaranya Mahmud. Jadi antara Mahmud tu maknanya itu yang dipuji. Jadi bila kita memuji Nabi SAW, kita akan dikurniakan 3 perkara. Okey, yang pertama, Bibo kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang pertamanya, orang yang memuji atau memuji-muji Nabi SAW itu, maka akan lahirlah kecintaan kepada dia. Dan kecintaan itu salah satu benda yang digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni faham maknanya ranking cinta tu. Kan? Sebab cinta ni benda yang boleh menyuburkan hati kita. Kan? Jadi ranking cinta tu disuruh kita orang beriman atau orang yang percaya kepada Allah dan Rasul ni, ranking cinta ni pertama ranking cinta kepada Allah, kepada Rasul, barulah kepada benda-benda yang lain. Kan? Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu, kata Nabi SAW, sehinggalah dia menjadikan aku ini lebih dicintai, melebihi ayahnya, melebihi anaknya, dan melebihi semua dan sekalian manusia. Jadi salah satu cara untuk mencintai adalah kita menyebut-nyebut kebaikan dia. Kita sebut-sebutkan kebaikan dia, kita sebut-sebutkan maknanya kisah-kisah hidup dia yang baik-baik. Jadi bab kata ukama, maknanya siapa yang selalu menyebut sesuatu itu, maka dia akan mencintai benda itu, kan? Maknanya siapa yang selalu menyebut, dia akan jatuh cinta kepada satu benda itu, kan? Sebab itu kita disuruh untuk maknanya menyebut ataupun memuji-muji Nabi SAW. Jadi yang pertamanya, dia akan dikurniakan lahir kecintaan rasa sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Okey, sebelum kita pergi kepada yang kedua, kita boleh berhenti berehat sebentar. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun
falyahmadillah wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah. Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Masih bersama, alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk rancangan Persona di Zahra. Dan untuk bersama para pendengar, untuk waktu ini boleh tonton di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk bersama Ustaz, masih lagi bersama Asma'un Nabi, Ismail Mahmud, dan yang kita nak tahu apa lagi yang kita boleh bincangkan tentang Mahmud ini, Ustaz, dan apa lagi yang kita boleh dapat benefit kita bila kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita kongsikan nama Nabi SAW Mahmud, iaitu yang dipuji. Jadi maknanya kita kena bezakan puji dan puja. Betul ada orang yang kata apa nak puji-puji Nabi kan, selawat Nabi, maknanya macam mengagungkan pula. Kita memuji Nabi SAW dan benda itu akan dikurniakan 3 perkara. Yang pertama akan dikurniakan kecintaan kepada Nabi SAW. Sebab bila kita banyak menyebut man ahabba syai'an fa'aktharahu dhikrahu, siapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya, kan? Jadi kalau orang tu dia cinta kat dunia, dia akan banyak sebut pasal dunia lah. Kalau dia cinta mengenai kereta dia, banyak dia cinta pasal kereta dia, kan? Kalau dia mencintai Allah dan Rasul, maka dia akan banyak menyebut mengenai Allah dan juga Rasul. Jadi maknanya siapa mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Jadi maknanya orang yang banyak menyebut akan dikurniakan kecintaan kepada Nabi SAW. Sebut banyak pasal Nabi, ya. Okey, sebelum kita teruskan yang keduanya, hati manusia ni dibentuk daripada 2 pengisian. So ibu kakak tuan-tuan sekalian, dalam Persona Zahra ni kita cerita nama Nabi Al-Mahmud, kita cuba maksudnya faham bahawa hati manusia ni dia kena dipenuhkan dengan 2 benda. Satu, dia kena dipenuhkan dengan keimanan, kan? Orang yang hatinya kalau kurang iman ataupun tak ada iman, dia akan mudah rungsing, kan? Itu pertamanya. Keimanan ni maknanya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena kuat. Itu benda pertama. Yang keduanya, hati ni memang kena penuhkan dengan kecintaan. Yang maknanya orang yang hatinya tak ada kecintaan, dia akan maknanya mudah tumbuh kebencian. Dan orang yang hatinya ada kebencian, dia mudah membenci orang lain. Sebab tu hati ni disuruh kita penuhkan pertama dengan iman,
Yang keduanya dengan kasih sayang ataupun dengan kecintaan. Sebab tu dalam Islam pula diajarkan rating ataupun ranking kecintaan ni, kita kadang-kadang disuruh untuk maknanya mencintai, kan? Tapi kadang-kadang apabila cinta benda-benda berkaitan dunia, benda itu akan menyebabkan hati kita rosak. Ataupun kadang-kadang boleh kecewa. Contoh, kita ini mencintai manusia terlalu sangat, kadang-kadang boleh menyebabkan kita kecewa, kan? Ataupun mencintai dunia menyebabkan kita terlalai ataupun mabuk dengan dunia itu. Ini Allah sebut dalam Quran, kan? Bagaimana Allah kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maknanya berbanyak-banyakkan harta itu melalaikan kamu sehingga tiba-tiba kamu diusung ke kubur. Maknanya mencintai dunia kadang membawa kita rosak, lupa perjalanan kita dan sebagainya. Jadi maknanya ranking kecintaan diajarkan. Pertama cinta Allah, yang keduanya cinta Rasul, barulah yang lain-lain. Kalau kita meletakkan cinta pertama, kedua itu adalah benda-benda lain, takut kita rosak ataupun takut kita ni terlupa ataupun kadang-kadang takut kita ni kecewa. Kan? Jadi maknanya hati memang kena bentuk keimanan pertama dan juga kecintaan. Disuruh kita mencintai. Kan? Sebab orang yang hatinya penuh kecintaan, dia mudah menyayangi. Kan? Tapi kalau orang yang hatinya ada kebencian, dia mudah membenci orang lain. Betul, saya selalu pesankan ini bagus untuk kita ingatkan balik. Kalau ada kata kita bergaduh dengan satu orang, belajar untuk memaafkan. Kalau mungkin kita diuji dengan perceraian, jangan ajak anak untuk membenci bapa dia atau mak dia. Kan? Walaupun kita rasa macam biar anak tu menyokong kita. Kan? Kita pun ceritalah bapa kau tak gunalah apa dan sebagainya. Jangan sekali-sekali demikian. Kerana kita sedang menanamkan kebencian kepada anak itu. Jadi, kalau anak tu ada kebencian, nanti dia akan mudah bukan saja benci bapa dia, malah kita yang mengajar kebencian pun akan mudah dibenci nanti. Sebab tu jangan sekali-kali mengajar kebencian kepada anak-anak. Sebab hati ni kena penuhkan dengan kasih sayang, kemaafan. Begitu juga dengan maknanya kecintaan, supaya dia mudah berkasih sayang dan mudah mencintai. Okey. Balik pada perkongsian kita, iaitu nama-nama Nabi SAW, iaitu Mahmud, iaitu yang dipuji. Jadi kalau kita ni memuji Nabi SAW dengan adab dan cara yang betul, pertama akan dikurniakan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan dalam hadis Nabi SAW satu ketika, kan, ibu kakak yang saya sayangi, dia saya doakan kebaikan sekalian, datang satu orang sahabat. Dia bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, mata sa'ah, bilakah hari kiamat itu akan berlaku? Maka Nabi SAW menjawab persoalan ini dengan satu soalan yang lain. Nabi kata apa? Ma'a'dattalah, apa pula yang kau sediakan untuk hari kiamat itu? Maka apa kata sahabat ini? La syai' illa inni ahabballah uhibbullah wa rasulah. Maknanya aku tak ada apa-apa aku sediakan kecuali aku sangat sayang kepada Allah dan juga Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, jadi mencintai, orang yang menyebut memuji Nabi SAW, yang pertamanya dia akan dianugerahkan rasa kecintaan kepada Nabi SAW. Yang keduanya, orang yang memuji Nabi SAW ini, maknanya dia akan dikurniakan ada rasa untuk mengikut contoh terbaik daripada Nabi. Di dalam bahasa Arab dipanggil qudwatun hasanah. Sebab kita ni akan mengikut orang yang kita sayang atau orang yang kita kagumi. Contoh dulu, kan, arwah ayah saya dulu cerita, kan, ketika zaman Piramli dulu, tengah-tengah zaman dia lah, ya, arwah ayah saya cerita ni, ramai orang nak ikut jambulnya Piramli, kan? Ramai orang nak ikut cara jalannya Piramli, cara berpakaiannya Piramli, kan? Begitu juga zaman sekarang. Kadang-kadang bila satu orang budak muda sekarang ni kita tengok, dia sangat-sangat mengkagumi ataupun sangat-sangat tersilau dengan sesuatu tokoh itu, dia akan cuba bergaya dengan tokoh itu, dia akan ikut tokoh itu, dia akan menyayangi tokoh itu. Jadi maknanya bila kita ni berselawat kepada Nabi SAW, akhirnya dalam hati kita melahirkan kecintaan. Bila cinta, maka kita ni suka untuk ikut
orang yang kita cintai. Maknanya kita suka ikut apa yang dianjurkan oleh orang yang dicintai itu. Jadi dalam konteks Nabi SAW, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, abang, saudara adik saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Bagaimana bila kita ni mengikut Nabi SAW, maka segala contoh-contoh kehidupan Nabi yang baik-baik, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, pergantungannya kepada Allah, begitu juga dengan bagaimana dia berbaik dengan maknanya dengan orang yang ada di sekeliling dia dan sebagainya, maka kita akan mengikuti, mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, bermaksud kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikut sunnah Nabi ni ada 4. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, kan? Apa yang Nabi maknanya persetujui, kan? Begitu juga dengan maknanya kalau sahabat buat, mana Nabi tak larang, maknanya apa Nabi cakap, apa yang Nabi tunjuk contoh buat, ataupun apa yang Nabi bersetujui lah, kan? 3 yang besar tu. Maknanya itu sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita mengikuti, bila ada rasa kecintaan kita mengikuti Nabi SAW, maka Nabi SAW maknanya juga nanti akan maknanya mengenali kita di akhirat dan memberi syafaat kepada kita sebab kita ni mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Satu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, kan? Sebenarnya Nabi kata, waditu anni laqitu ikhwani. Nabi kata, aku ni suka sangat, aku rindu sangat, aku bahagia sangat bertemu dengan ikhwan aku. Maka para sahabat, faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwana? Bukankah kami ni ikhwan kau, ya Rasulullah? Maka berkata Nabi SAW, antum ashabi, kau ni sahabat-sahabat aku, walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yaruni. Maknanya, tapi ikhwan aku ni adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang aku sampaikan dan juga tapi dia tidak pernah melihat aku. Maknanya Nabi kata, aku bahagia sangat, aku suka sangat bertemu dengan ikhwan-ikhwan, kan? Siapa tu ikhwan? Iaitu orang-orang yang mengikuti qudwah hasanah yang ada pada Nabi SAW, walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Itu benda yang kedua. Orang kalau dia memuji Nabi SAW akan dikurniakan apa? Kekuatan untuk mengikuti qudwah hasanah, ataupun tunjuk ajar tunjuk oleh Nabi SAW. Okey, sebelum kita pergi yang ketiga, kita berdiri sebentar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, unity IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Johor Bahru 106.2 FM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat.
Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini bersama Pesona de Zahra, rancangan yang kita bawa untuk anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk bersama para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini masih bersama Alhamdulillah Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masih lagi kita belajar untuk kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama-namanya Al-Mahmud. Masya-Allah, alhamdulillah. Itulah al-madh al-nabawi sentiasa ada dalam diri kita. Kita memuji dengan kefahaman pada petang ini. Silakan Ustaz untuk sambungannya. Terima kasih kepada DJ Datin Monas, terima kasih kepada seluruh ibu kakak ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Jadi maknanya kita kongsikan tadi salah satu nama Nabi SAW Al-Mahmud atau Mahmud, iaitu yang dipuji kan. So kita disuruh untuk menyebut kebaikan-kebaikan Nabi SAW, dan orang yang memuji Nabi SAW akan dikurniakan kepada 3 perkara. Kita bincang yang pertama iaitu akan lahir kecintaan kepada Nabi SAW, dan yang keduanya kita nak kongsikan akan lahir kekuatan untuk mengikuti Nabi ataupun qudwah hasanah itu. Nabi itu ada qudwah hasanah, iaitu ikutan yang baik. Di maknanya kita ada kekuatan untuk ikut maknanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu. Dan yang ketiganya iaitu orang yang memuji Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan memurniakan rahmat kepada dia. Rahmat ni maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pula. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang memuji Nabi SAW. Seperti mana kita sebut dalam di awal tadi surah Al-Ahzab ayat 56, bagaimana Allah sendiri menyatakan bahawa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, wahai sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu berselawat dan mengucapkan salam ke atasnya. Jadi maknanya kita dikongsikan bagaimana Allah sendiri dan para malaikat sendiri berselawat kepada Nabi. Maka Allah yang perintahkan. Dan orang yang berselawat kepada Nabi SAW menyebut kebaikan-kebaikan kepada Nabi dan mendoakan Nabi dengan bentuk selawat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di atas, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa di atas lidah Nabi SAW, Nabi menceritakan bahawa man salla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang berselawat kepadaku, yakni kepada Nabi SAW itu 1 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat untuknya 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Allah, kepada Nabi SAW 1 kali, Allah akan berselawat kepada 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali, Allah akan berselawat kepada 100 kali. Mana Allah akan berikan kebaikan, kerahmatan kepadanya itu. Lebih baik kakak tuan-tuan sekalian. Okey. Dan bila kita bicara mengenai nama Nabi SAW Al-Mahmud ataupun Mahmud ini yang dipuji ini, macam mana kita nak aplikasikan dalam rumah tangga kita? Atau macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Okey. Yang pertamanya adalah bagaimana kita nak bawa keluarga kita itu, mereka adalah individu-individu yang mencintai Allah dan Rasul. Itu kita kena bawa. Tak kisahlah mulanya di mana. Kalau mungkin akak-akak yang mendengar perkongsian kita pada hari ini, akak-akak mulakan, ibu-ibu mulakan. Kalau abang-abang dan ayah-ayah hari ini yang mendengar pada hari ini, abang-abang dan ayah-ayah lah yang memulakan. Maknanya mencintai Nabi SAW dengan meletakkan cinta itu pada ranking yang teratas, lebih daripada kita sekalipun. Sebab kita ni orang yang lemah tau. Kita banyak kelemahan itu, ini dan sebagainya. Jadi kalau dia kata kita mengajak orang tu mencintai diri kita, satu hari nanti dia akan kecewa, dia akan merajuk, dia akan rasa berat hati, dia akan ada rasa macam sakit hati. Tapi kalau kita daripada awal kita letakkan kecintaan
dan Allah dan Rasul itu yang pertama. Macam tu juga dengan kita ajar orang sekeliling kita begitu. Jadi maknanya kita akan belajar untuk memaafkan orang lain. Sebab yang pertama dicintai adalah Allah dan Rasul itu. Saya kan DJ Dato' Mona, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan. Yes, jadi maknanya saya pernah saya ada rumah HIV Muslim kan. Dulu sebelum tahun 2009 mereka ni duduk di gereja. So kita fight keluarkan kan. Apakah cabaran yang paling besar? Kan? Saya menjaga rumah HIV ni. Sebab pertama sekali orang kat rumah HIV ni pertamanya kebanyakannya kadang-kadang orang dibuang keluarga. Kan? Maknanya dia kena ada HIV, orang keluarga pun buang, hilang rasa kasih sayang. Jadi maknanya ada yang memang macam nak bunuh diri, ada yang memang macam-macam lah tekanan-tekanan psikologi. Jadi maknanya yang pertamanya cabarannya adalah bagaimana nak membentukkan dia rasa ada orang sekeliling dia tu. Dan bagaimana kita nak terapkan yang paling besar adalah Allah itu ada dan Rasul itu ada. Kan? Jadi pengalaman saya bila kita kongsikan dan kita terapkan Allah dan Rasul itu ada, orang tu lebih lagi ada kekuatan untuk hidup. Maknanya dia ada sebab untuk dia terus hidup. Sebab kadang-kadang orang kena HIV ni dia rasa dia dah putus harapan untuk hidup. Dia tak nak dah hidup. Dia rasa macam nak biarlah dia meninggalkan dunia ni lah. Tak nak lah. Tak meninggalkan dunia mana mati dah kan. Mana tak mau dia hidup dah kan. Saya selalu sebut. Saya kata tuan-tuan cuba bayangkan. Orang mati pun nak hidup tau. Sebab nak dapat peluang beramal dan beribadah. Orang mati pun nak hidup. Benda ni Allah sebut dalam Quran. Bagaimana orang yang mati itu dia minta kepada Allah, apa dia kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami dah lihat apa itu azab, kami dah dengar apa itu azab, farji'na, balikkan kami sekejap, na'mal salihan, kami nak beramal soleh, inna muqinun, kami dah yakin sekarang. Orang mati pun nak hidup. Kita yang hidup ni janganlah bercita-cita nak mati. Maknanya bercita nak mati itu memang sebab putus asa lah. Sebab putus asa, jangan sebab itu. Sebab itu maknanya antara benda yang memulihkan semangat. Pengalaman saya, ibu kakak ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Dan maksudnya nak ceritanya pengalaman saya yang jaga orang HIV ni, memang itulah permulaan dia. Macam mana kita nak suntik dan kita nak tanamkan Allah dan Rasul itu ada. Teruskan kehidupan. Selagi mana nyawa itu ada, selagi itulah berbuatlah amalan untuk bekalan akhirat. Dan tidak sedikit yang kat rumah HIV saya, ibu kakak saya sekalian kan. Orang yang masuk baca Quran pun tak pandai. Belajar daripada Iqra' 1. Maknanya baca Quran tu dia macam tengok kita orang biasa tengok tulisan Cina ke tulisan India lah kan. Kita tak boleh nak baca kan. Macam tu kadang tengok Quran tu macam tu lah. Tak pandai nak baca tu. Iqra' daripada 1 sampailah Iqra' 6. Sampailah boleh baca Quran. Dan tidak sedikit khatam meninggal. Mana Allah bagi rezeki dia, maknanya khatam, kenal Quran, khatam Quran itu keseluruhannya dan barulah meninggal. Maksudnya Allah rezeki macam tu, syukur alhamdulillah. Tapi kalau nak cerita mulanya mana? Mulanya memang kita dengan kecintaan Allah dan Rasul. Jadi kalau dengan Allah dan Rasul ni antaranya adalah dengan memuji Allah dan Rasul. Puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Rasul. Bila kita memuji, 3 benda tadi kita dapat. Kita akan dapat maksudnya mencintai Nabi SAW. Kita akan dapat kekuatan untuk mengikut Nabi sebagai Nabi adalah qudwah hasanah. Dan yang ketiga kita akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 3-3 ni kita dapat, insya-Allah ada satu bekalan yang bagus untuk kita mengharungi kehidupan kita susah dan senang sehari-harian. Sebab kita rasa dekatnya Allah dan Rasul itu kita. Mudah-mudahan kalau kita memahami perkara yang demikian itu, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan bersama Ustaz dan para pendengar, alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapat untuk petang ini. Mungkin Ustaz ada yang bertanya, kita alhamdulillah ada yang memuji Nabi, ada yang berselawat atas Nabi, tapi bagaimana kita nak merancakkan lagi Ustaz? Bagaimana kita sentiasa Nabi itu dalam hati kita, kita sentiasa qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak aktifkan lagi Ustaz? Kita kena istiqamah, kita panggil kan. Istiqamah ni konsisten lah, nak salah faham. Maknanya berterusan. Okey. Istiqamah ni dia ada 3 rukun dia.
Istiqamah ni kena ada 3 rukun dia. Yang pertamanya, kena ada niat. Sebab tu kita ni kena selalu memperbaharui niat. Kadang-kadang bila kita berlalu, kita rasa macam tak bersemangat, kita rasa macam susah, kan? Kita perbaharui niat. Kenapa kita perlu berselawat? Kenapa kita beribadah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab rukun pertama ni dia memang kena memperbaharui niat. Rukun yang kedua untuk istiqamah adalah kita kena kurangkan pilihan. Sebab manusia ni kan, kalau dia banyak pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Itu manusia. Kan kalau nak dipilih nak zikir ke ataupun nak tengok YouTube, orang akan pilih tengok YouTube. Tak percaya jawab sendiri ibu-ibu kakak sekalian. Nak baca Quran ke ataupun nak tengok TV, apapun filem dia, apapun channel dia, kalau ada pilihan, orang akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Sebab itu istiqamah rukun kedua dia adalah kena kurangkan pilihan. Dan yang ketiganya, kena doa minta Allah bantu kita. Doa ni dalam bahasa Melayu pun tak apa. Jadi kalau kita nak menyemarakkan berselawat, beribadah kepada Allah, berselawat kepada Nabi SAW, kita kena bicara dalam konteks istiqamah dan buat amalan. Dan kita jangan terus-terus membuat amalan tu dengan secara banyak-banyak terus sampai membebankan, akhirnya kita akan tinggal terus. Kita bermula dengan sedikit. Kalau saya nak ibaratkan sebagai sebuah tangga, kalau kita nak melompat tangga terus ke 10, sampai tangga ke 10 terus kita mungkin terbeban. Atau tak sampai dah jatuh kan, ataupun lepas tu langkah tangga 10 terus sakit kaki, tak terus untuk tangga seterusnya. Tapi kalau kita nak naik tangga ke mana 30, kita naik daripada satu tangga ke satu tangga, istiqamah berterusan konsisten, kita akan boleh sampai dibanding kita lompat tu tangga ke 10 sedangkan kita tak pernah naik tangga lagi kan. Di maknanya istiqamah kita bicara mengenai cara buat amalan. Macam tu juga kalau kita dalam rumah tangga kan, nak berbuat baik kepada isteri, kepada suami. Kadang-kadang ujian banyak tau. Kita nak istiqamah untuk berbuat baik tu sama juga. Istiqamah tu 3 rukun. Kena sentiasa perbarui niat. Kemudian yang kedua kena kurangkan pilihan. Dan yang ketiganya kena minta kepada Allah kekuatan. Kadang-kadang kita ni tak kuat nak buat satu benda tu. Kan? Contoh macam isteri kan, atau suami nak buat baik kepada pasangan. Kadang-kadang sebab menyakitkan hati, kita malas aku kan, buat tak tahu je kan. Sebab kita penat kadang-kadang. Tapi kalau dengan bantuan Allah ada kekuatan. Lepas tu memang kena doa, ya Allah bantulah aku dalam berbuat baik. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah bagi aku kekuatan untuk aku berjiwa besar, memaafkan orang lain. Ya Allah bagi aku kekuatan untuk aku mempunyai kematangan emosi kan, supaya aku boleh berlapang dada kepada kerenan orang lain. Apa-apa pun doa pun bagus. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sebab Allah itu dipuji dalam setiap bahasa dan dipuja pada setiap masa. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah anna kulla khair wa jaza'ana Sayyidina Muhammad ma huwa ahlu. Itulah yang kita belajar untuk petang ini, nama Rasulullah SAW Al-Mahmud. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan juga berdoa di hujung ini. Silakan. InsyaAllah. Sebagai kesimpulan dia, kita hari ini belajar dalam Pusat Zara pada tahun ini, tema dia adalah tema maknanya tema nama-nama Nabi SAW. Kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita, kita kaitkan dengan rumah tangga dan apa yang ada sekeliling kita kan. Jadi nama-nama Nabi ini dia ada dekat banyak kitab. Kalau dekat Masjid Nabawi tu, kalau siapa-siapa pergi umrah, untuk orang perempuan dia tak dapat nak tengok. Orang lelaki, dinding hadapan sekali Masjid Nabi SAW kan. Eye level tu, cuba tengok, ambillah gambar setiap nama tu kan, supaya kita boleh belajar kan. So hari ini mudah-mudahan kita bicara mengenai nama Nabi SAW, kita menghayati dia dan kemudian kita belajar sesuatu daripada dia. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bagus, umat Nabi yang bagus kan. Sebab umat Muhammad ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di kalangan manusia. Itu kelebihan untuk umat Muhammad kan. Jadi untuk itu kita kena menelusuri maknanya insan-insan yang hebat. Insan hebat ni yang paling hebat adalah Nabi SAW. Macam contohlah kalau kita nak mengulangi sejarah, kita kena ikuti sebab-sebab bagaimana sejarah itu boleh berlaku. Kita nak jadi orang yang hebat, kita kena ikuti sebab-sebab macam mana orang tu boleh jadi hebat. Jadi paling hebat adalah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok dekat surah Al-Kahfi,
Bagaimana Zulkarnain itu menjadi Zulkarnain? Kerana dia, kalau kita banyak kali jumpa, fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa. Dia mengikuti sebab-sebab untuk berjaya. Kan? Maksudnya, kita begitu juga. Kan? Kalau kita nak jadi orang yang bagus, berakhlak mulia, ikuti sebab-sebab macam mana orang tu boleh berakhlak mulia. Antara contohnya, kuduah daripada Nabi SAW. Kan? Hanya mudah-mudahan kita bincang hari ini sampai nama Nabi kita Al-Mahmud yang dipuji. So, kenapa dipuji? Kita disuruh untuk memuji Nabi SAW dengan adab-adab supaya lahir kecintaan, lahir kekuatan untuk mengikuti kuduah hasanah Nabi, dan Allah beri rahmat dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Wallahu alam. Kita akhirkan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk memuji-Mu dan berselawat ke atas Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami sibuk dalam menyebut zikir-zikir kepada-Mu, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan untuk petang ini bersama Asma'un Nabi Al-Mahmud. InsyaAllah semoga dengan pujian kita kepada Rasulullah SAW mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bersama Ustaz, kita terima kasih. Jazakallah ana kulla khair Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda tu setia bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. Beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makid. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizad Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la